Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu ulasan yang pasti menarik perhatian Anda. Tiada lagi peluang untuk PAS menyertai Anwar Ibrahim. Tiada lagi talian hayat untuk PAS mendapatkan mana-mana talian hayat bagi meneruskan survival mereka. Kalau sebelum ini, ramai penganalisis politik mengatakan survival PAS mungkin datang daripada Parti Bersatu apabila mereka bergabung dan mahu kira-kira menjadi kerajaan. Kali ini mereka PAS sudah pernah jadi kerajaan. Dalam pimpinan Perikatan Nasional baru-baru ini, 2 tahun yang lepas, mereka sempat menjadi kerajaan. Itu mungkin kali pertama mereka benar-benar berada dalam kerajaan di Putrajaya. Namun demikian kali ini seakan-akan mereka tak akan dapat lagi peluang untuk menjadi kerajaan. Ini apabila satu ulasan daripada Sabudin amat menarik perhatian kita dan mungkin akan membuka minda Anda semua. Menurut Sabudin, PAS sudah ada Tun Mahathir. Jangan buang masa dan nak bawanya sertai kerajaan semula. Saudara-saudara sekalian, Anda masih ingat lagi bahwa sewaktu Pakatan Harapan berkuasa pada tahun 2018, Mahathir bersama dengan Pakatan Harapan. Tetapi karena beberapa kesilapan daripada Tun Mahathir, menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kehilangan kesempatan pada waktu itu untuk menjadi Perdana Menteri, walaupun telah dijanjikan akan menjadi Perdana Menteri selepas Tun Mahathir Mohamad. Tetapi keengganan Tun Mahathir Mohamad untuk menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim pada waktu itu telah menyebabkan Anwar Ibrahim terpaksa bersabar. Dan akhirnya atas izin Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Anwar Ibrahim menjadi sudah Perdana Menteri dan menutup mulut para pengkritik beliau yang selalu mengejek beliau sebagai Perdana Menteri tepi, yang sekarang ini sudah menjadi Perdana Menteri, dan orang yang mengejek beliau selama ini kini pula menggantikan tempat sebagai Perdana Menteri tepi. Sekarang ini yang lebih menyedihkan kita ialah Tun Mahathir Mohamad. Berapa kali sudah beliau ke sana ke sini untuk cuba menjadi relevan semula dalam politik Malaysia. Beliau telah menubuhkan GTA, Gabungan Tanah Air, dan juga Parti Pejuang, tapi kalah teruk dalam PRU 15 baru-baru ini. Selepas itu beliau bersahabat pula dengan rakan baru beliau yang dulunya paling musuh Tun Mahathir Mohamad. Pelbagai perkara berlaku antara mereka berdua, yaitu Mahathir dan juga PAS. Tetapi dilihat sekarang ini, tiba-tiba Mahathir pula beralih arah angin kepada PAS. Oleh sebab itulah, sekiranya PAS mahu berserta dengan kerajaan sekali lagi, dikhawatiri dan dibimbangi, ia juga akan turut membawa pengaruh Tun Mahathir Mohamad. Selain daripada itu, dibimbangi juga bahawa Tun Mahathir Mohamad yang kini menjadi penasihat tidak rasmi kepada 4 buah negeri pimpinan PAS, mungkin juga akan memberi nasihat yang bertentangan dengan kehendak atau aspirasi Pakatan Harapan BN dalam kerajaan perpaduan. Jangan-jangan Tun Mahathir pula yang akan berkuasa dalam berbagai benda di dalam PAS. Itulah yang paling dikhawatiri. Saudara-saudara sekalian, menurut Sabudin, PAS sudah ada Tun Mahathir. Jadi, jangan lagi buang masa nak bawanya sertai kerajaan. Tak kira siapa yang memulakan bicara, sebarang usaha untuk membawa masuk PAS ke dalam kerajaan adalah suatu langkah yang sia-sia serta membuang masa. Tidak lama sebelum ini, veteran DAP Lim Kit Siang pernah mencadangkan agar PAS dibawa menyertai kerajaan perpaduan dengan beberapa syarat yang perlu dipatuhi terlebih dahulu. Dalam interview dengan sebuah majalah asing baru-baru ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim pula mendedahkan bahawa beliau pernah membawa PAS menyertai kerajaan perpaduan. Perdana Menteri turut mengatakan bahawa tidak menolak PAS akan menyertai kerajaan pada masa depan
bergantung kepada jika parti itu sanggup menerima beberapa dasar utama serta menghormati Malaysia adalah negara berbilang kaum serta agama. Soalnya, kenapa kita begitu mudah teruja dengan PAS? Kata Sabudin. Apakah Kit Siang dan Anwar tidak mengambil iktibar daripada pelbagai onar yang telah ditimbulkan oleh PAS ketika bersama dengan Pakatan Rakyat dahulu? Selain itu, tidakkah Pakatan Harapan sudah melihat betapa PAS juga telah pun melakukan pelbagai onar ketika bersama dengan UMNO, Barisan Nasional dalam Mufakat Nasional? Bukankah itu juga telah dapat dilihat? Kemudian, tidakkah mereka juga meneliti bahwa PAS adalah parti yang tidak setia ketika bekerja sama dengan UMNO dalam Mufakat Nasional sebelum ini, di mana secara diam-diam mereka menyertai Perikatan Nasional yang diterajui Muhyiddin Yassin. Seterusnya, ketika bersama Perikatan Nasional sekarang ini, PAS secara senyap-senyap sekali lagi berbaik dan kerap pula mengadakan perbincangan dengan Tun Mahathir Mohamad di sebalik Bersatu diketahui umum tidaklah begitu mesra dengan bekas Perdana Menteri itu. Apakah semua perangai PAS itu tidak memberi iktibar bahwa parti itu lebih patut dijauhi daripada didekati? Apa faedahnya parti yang tidak setia dan berpendirian tidak stabil begitu yang mahu dibawa ke dalam kerajaan? Sekurang-kurangnya selagi PAS pimpinan dipimpin Hadi Awang, tiada falsafah sama sekali untuk berbaik dan membawa mereka ke dalam kerajaan. Selain itu, ketika PAS berada dalam kerajaan sewaktu era Muhyiddin dan Ismail Sabri Yaakob sebelum ini, turut terbukti pimpinannya tidak mempunyai paras keupayaan yang baik. Jauh sekali memuaskan, sama ada sebagai menteri atau timbalan menteri. Mudah kata, pemimpin PAS hanya sesuai jadi penceramah dan menjadi pembangkang, bukan pentakbir. Sebab itu Hadi Awang amat sesuai. Sebab itu Hadi Awang amat sesuai menjadi duta bertaraf menteri yang tidak perlu masuk pejabat. Sebaliknya hanya pergi berceramah, memberi kuliah dan selebihnya hanya duduk di rumah. Kepada Anwar yang sudah memiliki majoriti 2/3, lebih baiklah lupakan saja sebarang niat untuk berbaik dengan PAS dan jangan lagi bercakap untuk membawa mereka ke dalam kerajaan. Kalaupun beliau ingin mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan atau mahu memecahkan blok pembangkang, jauh lebih berfaedah jika mendekati Bersatu berbanding PAS. Setidak-tidaknya tidak banyak parti dalam kerajaan perpaduan yang tidak boleh menerima Bersatu berbanding hampir semua parti dalam kerajaan sekarang secara umum diketahui menolak PAS. Menimbulkan hasrat untuk membawa PAS ke dalam kerajaan hanya akan membuatkan parti-parti yang bersama dalam kerajaan jadi curiga. Tetapi yang lebih penting, mengapa PAS perlu dijauhi ialah kerana parti itu sudah ada Tun Mahathir yang mereka lantik sebagai penasihat kepada 4 negeri yang ditakbirnya. Jadi, biarkan sajalah PAS kekal sebagai pembangkang serta timbul dan tenggelam bersama sosok yang suka khianat dan tidak berpegang kepada janji itu. Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.